يا الله يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Saya buka pada surah Al-Jum'ah. Alhamdulillah, pada malam ini bersama-sama kita memanjatkan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk sama pada malam ini dalam kuliah khas online yang ditaja oleh PIBG Sekolah Kebangsaan Sidam Kiri. Mudah-mudahan Allah mengangkat kedudukan mereka di sisi dia. Allah tambahkan hidayah dan taufik kepada PIBG Sekolah Kebangsaan Sidam Kiri ialah orang-orang yang tertulis di sisi Allah sebagai yang akan menghuni syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini kita semua diajak ataupun dijemput oleh Allah untuk kita menungi satu tajuk, iaitu kerja suatu ibadah. Allahumma salli ala sayyidina. Dalam suratul Jum'ah Allah berfirman, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Allah sebut, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Apabila kamu telah tunaikan sembahyang Jumat, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, maka berseleraklah kamu di atas muka bumi.
Wabtaghu min fadlillah, dan carilah semua kurniaan Allah. Wadhkurullaha katsira, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. La'allakum tuflihun, pasti kamu akan mendapat kejayaan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, macam mana kita boleh untuk tidak mengatakan kita bekerja mencari rezeki itu bukan satu ibadah? Sebab ia adalah suruhan Allah. Allah kata, bila kamu dah tunaikan sembahyang Jumaat, fantashiru fil ardi, maka berseleraklah kamu di atas muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, dan carilah apa sahaja yang namanya kurniaan Allah. Wadhkurullaha katsira, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. La'allakum tuflihun, pasti kamu akan mendapat kejayaan. Hari Jumaat ialah hari yang penuh dengan rahmat dan keberkatan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ayat ini sebelumnya ialah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu diseru untuk bersembahyang pada hari Jumaat, fas'au ila dzikrillah, maka cepat-cepatlah mengerjakan sembahyang, mengingati Allah. Wa dzarul bai', dan hendaklah kamu semua tinggalkan jual beli. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Demikian itu adalah lebih baik bagi kamu seandainya kamu semua mengetahui. Okey, hari Jumaat ni dia bukan hari cuti. Hari Jumaat pada sisi agama, hari yang boleh kita bekerja. Cumanya waktu yang tak boleh kerja, waktu azan dah berkumandang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Azan yang pertama menandakan dah masuk waktu sembahyang Jumaat. Yang tak boleh meneganya, azan yang kedua tu. Azan yang kedua tu ialah azan yang menandakan bahawasanya khatib dah di atas mimbar. Apa hukum bekerja dan berniaga ketika itu? Hukumnya haram. Pendapatannya tak diberkati oleh Allah. Kecuali orang yang tak wajib Jumaat, iaitu orang perempuan. Orang lelaki tak boleh. Waktu tu saja. Bila bang yang kedua, kena berhenti semua, kena masuk masjid, kena sembahyang Jumaat, dan sebelum tu kena dengar khutbah. Okey. Allah kata, "Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Itu lebih baik kepada kamu kalaulah kamu tahu, kata Allah. Ada setengah orang dia rasa rugi nak pergi sembahyang Jumaat. Sedangkan kata Allah, meninggalkan jual beli masjid sembahyang Jumaat itu lebih baik kepada kamu kalaulah kamu tahu. Kenapa Allah kata macam tu? Sebab pahala kamu menuju kepada masjid, kamu mendirikan sembahyang, pahalanya itu sangat besar. Kalaulah kamu boleh melihat pahala. Jadi, itulah Allah kata, "Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Lepas tu Allah sebut. Lepas tu Allah sebut. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Bila kamu dah tunaikan sembahyang Jumaat, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Itu perintah. Bila kamu dah sembahyang Jumaat dah, berseleraklah kamu di atas muka bumi. Ni apa dia ni, perintah dah ni, mencari rezeki. Lepas kamu dah tunaikan perintahku, tunaikan sembahyang Jumaat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka berseleraklah di atas muka bumi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya, kalau kamu kerja sebelum tu, sambung balik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya, masuk waktu Jumaat, off. Kena berhenti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu, bila dah sembahyang Jumaat, berseleraklah di atas muka bumi. Allah suruh buat apa berselerak tu? وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Carilah kurniaan Allah pada kamu. Baik. Maka begitulah pada situasi yang lain. Kamu boleh cari makan. Bila masuk waktu sembahyang, berhenti sembahyang. Lepas tu, cari makan balik. Baik. Daripada sini dapat kita faham, kerja ialah suatu ibadat sebab dia perintah. Macam mana boleh faham kerja itu suatu ibadat? Sebab dengan kerja kita boleh mendapat kurniaan Allah. Bila kita mendapat kurniaan Allah, apa yang timbul daripada hati yang telah mendapat kurniaan Allah? Mensyukuri nikmat Allah. Itu yang Allah nak. Bila mana kita mensyukuri akan nikmat Allah, itu yang Allah nak. Kemudian dengan kelebihan kurniaan yang Allah bagi, kita boleh berkongsi rezeki yang kita dapat dengan orang lain pula. Maka timbullah infak, timbullah sedekah, timbullah semua jenis-jenis kebaikan yang kita boleh berkongsi dengan semua makhluk-makhluk Allah. Itu mula datang kerja. Maka bagi seseorang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang jadi ketua keluarga, tidak ada kelebihan yang paling besar infak seseorang melainkan kepada ahli keluarganya. Inilah yang diperolehi oleh ayah-ayah kita, Rasulullah Muhammad. Walaupun kita bersedekah kepada sesiapa saja, tidak ada sedekah yang paling besar melainkan ayah menginfakkan kepada ahli keluarga dia. Allahumma salli ala sayyidina, bagi makan keluarga tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apatah lagi, ayah buat keluar duit, saban masa, bayar yuran anak, beli buku anak, support anak mengaji. Bukan seorang anak yang mengaji, semua anak kita belajar. Ayah buat keluar duit. Bayangkan pendapatan ayah di akhirat esok. Sallallahu alaihi wasallam. Hebat ayah kita. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka itulah Allah menjadikan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tanpa kita sedar kita mendapat kelebihan. Sambil-sambil ya kita dah buat ibadat. Contoh, kita duduk sejam dalam majlis ilmu pada malam ini. Kalau nak pegang tasbih meratik sejam tak mampu kot. No? Nak pegang tasbih, nak kata la ilaha illallah, la ilaha illallah, tak mampu kot. Tapi lagi duduk dalam majlis ilmu, duduk ya. Hatta kalau kita tak menulis pun kita mendapat pahala belajar. Apatah lagi kita menulis.
Apatah lagi kita memberi perhatian, kita memberi hati, kita menghayati. Dia tak sama. Tak sama. Semua sama yang mengaji. Tapi penghayatan tak sama. Ada orang mengaji, dia hangguk macam tu. Ada orang mengaji, dia macam ni. La ilaha illallah. Walaupun dia mulut tak kata la ilaha illallah, tapi dia insaf. Ada orang mengaji, bukan sekadar insaf. Turun dari mata dia. Itu semua nilai tak sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu dulu kami mengaji, Tok Guru lalu pesan. Bila Tok Guru buka majlis, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, Tok Guru pesan. Jaga berkat. Jaga berkat. Jaga berkat. Tak pernah tinggal. Sebab orang yang paling menjaga keberkatan, dia yang paling mendapat banyak manfaat ilmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Duduk macam mana? Prihatin macam mana dalam majlis ilmu. Jadi orang yang paling khusyuk di majlis ilmu ialah orang yang dipandang, yang paling dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Jadi bila kita duduk di majlis ilmu, kita dah duduk di majlis zikrullah. Sambil-sambil ya. Sallallahu alaihi wasallam. Macam tu juga orang Arab. Orang Arab asasnya pakai jubah. Sampai hari ni mereka pasti pakai jubah. Tapi tak semua orang Arab pakai sorban. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang Arab memang mereka dulu-dulu mereka membersihkan mulut dan gigi dengan sugi. Orang Arab memang mereka bawa ridak ni. Orang Melayu pun bawa, dia panggil kain sebai. Dia bawa kain pelekat, dia sebai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila Rasulullah SAW dibangkitkan sebagai Rasul, Nabi orang Arab, Nabi pakai jubah, Nabi pakai sorban, Nabi bawa ridak. Bila Nabi diutuskan sebagai Rasul, langsung declare itu sunnah. Maka orang Arab yang masuk Islam, pakai jubah dapat pahala. Bawa ridak bawa pahala, dapat pahala. Sallallahu alaihi Muhammad. Maknanya, dengan mudahnya Tuhan bagi kemudahan mereka memperoleh pahala. Kalau nak kena, kita ni nak kena buat. Sebab kita bukan orang Arab. Orang Arab memang tradisi dia macam tu lah. Begitu Tuhan dengan mudahnya memberi kelebihan kepada bangsa Arab mendapat pahala dengan pakai pakaian yang mereka pakai. Maka begitulah yang saya nak fahamkan kita semua, Sallallahu alaihi Muhammad, berkenaan dengan kerja. Bila orang tu menikah, tentulah dia nak kena support anak bini, kan? Secara tanpa sedar dan sengaja, dia telah melakukan ibadat. Apa hukum dia duduk dalam rumah, duduk berzikir, anak bini tak makan, dalam hidup melarat susah, berdosa. Jadi ayah turun rumah tu, masalah saya nak pergi cari rezeki tu, pergi duduk tengah panas, berhujan, kadang-kadang berembun. Jadi ayah telah mendapat pahala yang besar. Tanpa dia sedap, dia dapat pahala yang banyak. Sampai anak dia semua dah lepas. Dah habis mengaji, dah berkahwin. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan kehidupan anak-anak selepas daripada tu, semua dah boleh berdikari, bekerja sendiri. Ayah tak kerja lah, tapi pahala ayah tetap berjalan. Sebab diri anak-anak dengan sebab ayah yang tolong bagi mereka berdiri. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka sebab itu, inilah kelebihan orang berkahwin dibanding orang tak kahwin. Sallallahu alaihi Muhammad. Orang tak kahwin seorang-seorang. Orang kahwin, dia support anak bini. Hak tu pahala dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika mana dia turun bekerja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
dalam waktu yang sama. Dia buh nama anak-anak dengan nama-nama yang baik, dia dapat lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia buh nama anak semua nama-nama yang baik. Fadlin, ni min fadlillah. Ala sayyidina Muhammad. Dalam Quran nama Ali ni, ala sayyidina Muhammad. Jadi dinamakan kita dengan nama yang baik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Ada satu orang tu, nama dia dikata dalam Quran. Mana ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ayat yang berikutnya. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Tu nama dia apa? Qaqa. Sedangkan baik, wa tarakuka tu satu kalimat, qa'ima tu satu kalimat lain, tapi tak nama dia Qaqa ya. Allahumma salli ala sayyidina. Nama kulang Quran tu Qaqa. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ayah mak ni kena buat nama anak elok. Dan kalau buat nama elok, nama tu akan dipanggil di akhirat esok. Farah nama elok dah panggil Alang. Akhirat esok Tuhan panggil Alang kat dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi pasal apa Allah panggil dengan nama yang biasa dipanggil di dunia? Jadi kalau kita nak dipanggil di akhirat esok dengan nama yang baik, sebut bagi elok. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau Hasan, panggil Hasan. Orang Melayu kita panggil Chan. Chan akan dipanggil di akhirat esok. Siapa yang panggil Chan tu? Ayah yang panggil. Mak yang panggil. Lepas tu, orang panggil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dulu, orang selalu panggil nama kita ni orang Malaysia ni, Sungai Buh, dia panggil nama kat belakang. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Saleh kita panggil Leh. Tapi Indon dia panggil awal Sal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita panggil belakang. Kita ni kalau panggil nama depan, panggil belakang tak ada makna. Tak ada doa. Nama ni nama hak penuh. Itulah yang mengandungi doa. Allahumma salli ala sayyidina. Bayangkan orang nama Muhammad dipanggil Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hebatnya orang nama Muhammad ni, dia tak akan masuk neraka sebab nama Nabi kita. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahkan kalaulah dia terkeluk daripada Islam, dia takkan mati sebagai seorang kafir. Last masuk Islam balik sebab nama Rasulullah. Takkan orang nama Muhammad nak boleh neraka. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan tidak ada bumi yang paling bertuah dalam dunia ni melainkan Malaysia. Tanah bumi kita. Sebab bumi kita yang ialah bumi yang paling ramai orang bernama Muhammad. Muhammad Qasim, Muhammad Saleh. Pasal apa? Ada sebab dia. Walaupun percubaan, pelbagai percubaan yang dibuat oleh musuh-musuh Islam terhadap bumi bertuah ni, tapi semua tidak berjaya dan akan gagal, insya-Allah. Dengan berkat Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, oleh kerana kerja cari rezeki itu ibadat, maka buatlah ibadat dalam keadaan terbaik. Sembahyang untuk ibadat. Kalau kita buat sembrono, tak baik, reject. Puasa pun, kalau kita puasa, kita tak berpuasa yang seperti mana yang Allah hendak, tolak. Begitulah kerja pun. Kalau kerja tu ibadat, tapi kita kerja, Allahumma salli ala sayyidina, kita tak amanah. Kita curi tulang. Kerja kita reject. Allahumma salli ala sayyidina. Bila kerja kita reject, kerja kita sudah hilang nilai ibadah.
Allahumma salli ala sayyidina. Walaupun alasan apa pun diberi, tapi kalau tak betul dengan SOP Tuhan, tolak. Contoh, orang menega. Menega ni kalau betul dia menega, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka dia mendapat limpahan pahala yang tak terhingga-hingga daripada Allah, sebab dia membantu orang dalam perkara mendapatkan sesuatu barang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Kita pada malam ini ceramah kita, kuliah khas kita ditaja oleh PIBG sekolah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Peserta ibu bapa guru. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi mungkin kita nak fokus lebih sikit kepada profession keguruan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Cikgu-cikgu lagi lah. Sebab tidak ada kerja yang paling mulia melainkan kerja sebagai guru. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kerja yang sebagai guru lah yang paling mulia sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab kerja sebagai guru ialah kerja yang kita menyambung lisan Rasulullah. Nabi SAW ialah guru kepada umatnya. Dan kita hari ini kita menjalani kehidupan semua berpandukan kepada ajaran Nabi kita. Guru yang paling mulia dan paling utama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Cumanya hari ini dia lari tiun sikit. Cikgu-cikgu jadi khani. Kena isi data salah sayyidina Muhammad dan sebagainya lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa tugas guru mulia? Sebab tugas guru ialah tugas yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Untuk itu, tugas sebagai seorang guru mesti selari dengan ilmu pengetahuan. Maksud saya macam ni. Ada orang jadi cikgu tapi tak suka mengajar. Kalau dia jadi guru pelajaran jasmani, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun tugas-tugas lain lah. Kalau kena keluar, dia suka sebab tak kena mengajar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia dah Allah pilih jadi guru, tapi dia curi tulang. Nak lari juga tak mau mengajar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi hilang amanah ni menghilangkan keberkatan dalam kehidupan dia. Masalah sayyidina satu. Yang kedua, jadi guru, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sombong. Kalau jadi guru meneladani Rasulullah, bukan macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi jadi guru, Nabi ialah insan yang paling merendah diri. Nabi paling tinggi, tapi Nabi paling rendah diri. Mana ada manusia yang paling tinggi dari Nabi? Sebab nama Nabi seiring dengan nama Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kembang dengan nama Allah. Mana ada orang paling tinggi daripada Rasulullah? Tapi Nabi paling rendah diri. Ada orang
menjawat jawatan utama di sekolah. Salah Sayyidina Muhammad. Tapi tak pandai nak menghayati perasaan orang yang duduk di bawah dia. Salah Sayyidina Muhammad. Sebenarnya sikap-sikap macam ni, sikap-sikap yang diwarisi daripada orang putih dulu. Salah Sayyidina Muhammad. Orang putih, bila jadi sir, bila jadi bos, dia kena belagak. Salah Sayyidina Muhammad. Tak belagak, tak matching jadi ketua. Sebenarnya Islam tak macam tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampai Nabi kita pesan, Abu Bakar, kalau hang keluar perang, hang tidak bersama dengan tentera hang. Salah Sayyidina Muhammad. Sedangkan amalan budaya zaman moden, Salah Sayyidina Muhammad, bos tempat dia, anak buah diasingkan. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi kemampuan Sayyidina Abu Bakar untuk tidak bersama dengan tentera dia ialah satu kerendahan diri yang diajak oleh Rasulullah. Boleh tidak dengan orang kebanyakan. Salah Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pasal apa Nabi suruh Sayyidina Abu Bakar tidak dengan tentera dia? Sebab orang ni passion dia, kalau nak tidur malam, benda tak keluar siang, dia keluar malam. Faham tak? Benda-benda rahsia tak cerita siang, dia bersembang waktu malam, dia keluar habis. Itulah Nabi suruh duduk dengan tentera. Mereka boleh keluar, apa masalah mereka? Salah semua. Pimpinan sekolah kena boleh masuk dengan semua guru-guru. Guru besar boleh makan sekali di kantin. Salah Sayyidina Muhammad. Dia boleh masuk bilik guru bersama dengan guru-guru. Guru-guru ni bukan pimpinan sekolah. Piduk sama dengan mereka. Mereka naik kepala tak? Guru-guru ni educated. Orang berpelajaran. Salah Sayyidina Muhammad. Walaupun guru besar duduk dengan mereka, Salah Sayyidina Muhammad, tetapi mereka reti menghormati kepala sekolah. Jadi subhanallah, Salah Sayyidina Muhammad, kemampuan seorang pemimpin yang kerjanya dinilai oleh Allah ialah bila mana orang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, memperakui kerja buat dia. Kita nak cari macam guru besar hari itu tak jumpa dah. Berarti kerjanya sudah dinilai oleh Tuhan sebagai ibadat. Sebab Allah sebut, wa qul ya'malu. Wahai Muhammad, katakan kepada hamba. Kadang-kadang orang ni dia buat kerja, dia nak orang nilai dia. Contoh, cikgu-cikgu di sekolah, Salah Sayyidina Muhammad, dia buat kerja, selepas dapat arahan daripada guru besar, Salah Sayyidina, ataupun guru besar buat kerja sebagai ketua sekolah, Salah Sayyidina Muhammad, dia tak PPD nilai dia. Salah Sayyidina Muhammad. Sebab bila ada nilai PPD, nilai daripada PPD, jadi nama dia naik kan, keduk pada keberkatan kerja. Salah Sayyidina Muhammad. Tapi susahlah, no? Kalau kerja tu ibadah, kita tak perlu perhatian orang. Kita perlu perhatian Allah saja kepada kita. Salah Sayyidina Muhammad. Sekalipun kita buat tanpa pengetahuan orang, tapi oleh kerana kita buat kerana Allah, Salah Sayyidina Muhammad, di ibadat macam ni. Benda ni kalau dia wangi, Salah Sayyidina, kalau dia jenis wangi, Allahumma salli ala Sayyidina, wangi tetap akan keluar. Begitu juga sesuatu ini yang dibuat di atas asas yang tidak kukuh. Asas yang dibuat di atas dasar yang tak kukuh,
ialah seperti bau yang busuk. Lama-lama bau busuk akan keluar juga. Maknanya orang tahu juga akhirnya. Begitu juga orang baik. Akhirnya orang tahu juga kebaikan yang dia buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Inilah keistimewaan kebaikan. Begitulah juga keburukan. Bila mana Allah terima ibadat seseorang, Allah kata pada Jibril AS, Jibril, aku terima ibadat yang dia buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka perakukanlah dia telah melakukan kebaikan. Dan beritahu kepada seluruh penghuni langit, itu para malaikat, aku redha pada dia. Bila seluruh penghuni langit telah meredai, telah tahu keredaan Allah kepada seseorang yang buat baik, Rasulullah SAW kata, Allah pada malaikat, Jibril, sebarkan pula kebaikan dia kepada penghuni bumi. Jadi penghuni bumi memuji orang yang buat baik, menandakan penghuni langit sudah pun mengetahui kebaikan yang dia buat. Lepas tu orang cakap di bumi, dia waktu dia mimpi, waktu jadi rosak dulu, waktu dia ada dulu. Orang puji, itu tandanya orang tu telah mendapat keredaan Allah. Tapi kalau kita buat kerja nak orang puji, kita tak akan dapat standard tu. Tak akan dapat standard tu. Takkan. Pada guru kami, Ustaz Ni'mat Yusuf. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Daripada tiga orang sahabat. Ustaz Fadil Nur almarhum, Syekh Fakhur Razi, Syekh Ni'mat Yusuf. Waktu daripada Mesir, dia pakat 3 orang. Esok kita balik Malaysia, kita buka sekolah agama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila balik Malaysia, Syekh Fakhur Razi itu pengasas kepada sekolah agama di Sungai Petani, Sungai Jagung. Sekolah apa? Dia balik buka dulu. Salah Syekh Muhammad. Lepas tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ustaz Ni'mat ni, dia masih mengajar di sekolah agama negeri Mahmud. Tapi dia ada hutang, janji di Mesir. Kalau dia meneruskan mengajar di Maktab Mahmud, dia akan naik sebagai pengetua Mahmud. Tapi hutang dia, janji, persetiaan untuk balik buka sekolah agama demi rakyat. Dia tinggalkan Mahmud, dia buka Ma'had Tarbiyah Islamiah dia. Ustaz Fadil Nur tak sempat melakukan sebab ditunjuk untuk memimpin gerakan Islam pas Salah Sayyidina Muhammad. Tapi Allah izin dia Salah Sayyidina Muhammad untuk buka pusat pendidikan PAS, Madrasatul Ulum Salah Sayyidina Muhammad. Akhirnya subhanallah, Salah Sayyidina Muhammad di atas niat yang betul itu, setiap pusat pendidikan yang mereka bina melahirkan manusia, melahirkan insan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka itulah guru-guru kita dulu-dulu, cikgu-cikgu di sekolah Melayu dulu, melahirkan pemimpin-pemimpin negara. Salah Sayyidina Muhammad. Sebab mereka mendidik dari dalam jiwa. Salah Sayyidina Muhammad.
Akhirnya lahirlah orang-orang yang mulia-mulia. Lahir pemimpin, lahir ulama dan sebagainya. Sahadat Sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, maka itulah yang patut ditekan ke dalam jiwa-jiwa guru-guru Malaysia hari ini, iaitu untuk mengembalikan kecemerlangan yang pernah dilahirkan dulu. Sahadat Sayyidina Muhammad. Guru ni kena bagi tugas dia balik. Mengajar. Kalau guru ni dia bagi tugasnya, nanti dia tak seronok main sekolah. Bila cikgu tak seronok main sekolah, berkat hilang. Sahadat Sayyidina Muhammad. Kerja apa-apa semua kena suka. Kerja ni kalau tak suka, rezeki tak masuk, tak berkat. Kerja ni kalau kita suka, sekalipun pendapatan biasa-biasa, nanti dia akan bercambah. Sebab itu, anak-anak kita kalau nak bagi dia kerja, kena tanya, suka tak kerja ni? Suka ya, insya-Allah berjaya. Sahadat Sayyidina Muhammad. Macam kita belajar juga. Pelajaran yang kita suka, dapat markah tinggi. Kan? Pelajaran kita tak minat, kita gagal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka saya menganjurkan, pulangkan balik pada guru sepenuh-penuhnya tugas sebagai seorang guru. Kalau kita belah dua, masalah Sayyidina Muhammad, menimbulkan cikgu-cikgu rasa berat, tak seronok main sekolah. Jadi bila tak seronok main sekolah, berkat tak ada. Ada satu orang tu, dia cikgu, dia sekolah menengah. Sekolah dia ni ramai pelajar-pelajar India. Budak-budak India dalam waktu tertentu ya. Lain daripada waktu tu, dia kata tak boleh kerja lah. Saya makan gaji ikut waktu dia. Saya mengajar daripada jam ni ke jam ni. Kalau jam lain, minta maaf, tak boleh lah. Ada guru yang dia tak kira waktu. Sahadat Sayyidina Muhammad. Sekalipun time dia di rumah, tapi hati dia di sekolah. Sahadat Sayyidina Muhammad. Ayah saya pencin sebagai guru penolong kanan. Duduk di rumah. Sahadat Sayyidina Muhammad. Duduk di rumah. Tapi teringat sekolah. Ayah saya dalam sejarah hidup dia, Sahadat Sayyidina Muhammad, sakit pun, demam pun, dia pergi sekolah. Jarang dia tak pergi sekolah. Hati di sekolah. Sahadat Sayyidina Muhammad. Okey. Waktu dia fikir, lepas isyak, pergi tengok agak buat kerja, tak buat kerja. No? Maknanya, tugas dia tu, hati di sekolah. Guru-guru, kalau macam tu, Sahadat Sayyidina Muhammad, dia akan bertempat di hati murid. Ada cikgu-cikgu, Sahadat Sayyidina Muhammad, dia sanggup main sekolah. Ada mulai dia buat, dia anjuk program tu, anjuk program ni. Sedangkan bukan wajib pun. Tapi dia buat untuk mendidik pelajar dia. Sahadat Sayyidina, bagi masa. Sahadat Sayyidina Muhammad. Hal ni duduk di hati anak murid. Berbanding dengan cikgu-cikgu, Sahadat Sayyidina Muhammad, yang kalau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang dirasai oleh anak murid tidak sama dengan guru macam tadi. Okey. Faham tak makna dia? Makna bila kita buat ikhlas kerana Allah, kerja kita menjadi. Orang terima kita. Orang terima kita tanda penerimaan Allah pada kita. Sahadat Sayyidina Muhammad. Pada waktu cikgu nak pencin, jadi dirasai kehilangan. Kadang-kadang cikgu ni, dia tak mengajar kelas tu pun. Dia mengajar kelas lain. Sahadat Sayyidina Muhammad. Tapi oleh kerana keikhlasan dia mendidik, Sahadat Sayyidina Muhammad,
No? Manfaat dia menyebar sampai ke kelas sebelah. Salah Sayyidina Muhammad. Pelajar-pelajar yang cikgu ni tak mengajar, mereka teringin, kalau cikgu ni mengajar kita. Kalau ustazah ni mengajar kita. Kalau ustaz ni mengajar kita. Itu yang dikatakan akhlak tu bunga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Peribadi itu ialah bunga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada hari guru, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia dapat hadiah bukan sekadar daripada pelajar yang dia mengajar. Dia dapat hadiah daripada pelajar yang dia tak mengajar pun. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi itulah yang dikatakan kerja itu ibadah sebab dia berkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Penerimaan orang ya tanda penerimaan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka buatlah kerja apapun, jadikan kerja yang kita buat itu ialah ibadah yang ada kait dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insya-Allah sallallahu sayyidina Muhammad yang saya sampaikan itu berguna untuk menjadi kita sehari insya-Allah. Mudah-mudahan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada soalan. Bagaimana sesuatu kerja itu boleh dianggap soleh? Qadhi ni dia bukan sekat tu. Dia basuh baju anak-anak dia. Saya basuh baju isteri dia. Dia sidai baju. Sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok akhlak tu akhlak siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi kalau kita buat kerja tu kerana apa? Kerana tu Islam suruh, ibadatlah semua tu. Islam hendak macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, soalan seterusnya. Jika kita mewajibkan amalan-amalan sunat, duha, tahajud, puasa sunat, selawat, zikir dan sebagainya, adakah berdosa jika tertinggal melakukannya jika uzur, terlupa atau tidak sengaja tertinggal? Sesuatu yang kita mewajibkan ke atas diri kita, soalan Sayyidina Muhammad, kita boleh meninggalkan dengan sengaja, tapi kita kena qada. Berbeza dengan sesuatu yang pada asalnya wajib. Sesuatu yang pada asalnya wajib, kita meninggalkan, kita berdosa. Tapi sesuatu yang kita memperwajibkan dalam diri kita, memang duha kita wajib kat kita, tahajud kita wajib kat diri kita, dan sebagainya. Masalah selamat. Meninggalkan tu tak berdosa. Tapi kita kena qada. Tu beza dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seterusnya, habis soalan. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang bertanya. Jadi saya lagi sekali menghargai pihak PIBG sekolah yang menganjurkan balik pada malam ini, dan saya mengucapkan penghargaan kepada yang di-Ketua PIBG iaitu Tuan Wan Muhammad Shah bin Haji Wan Teh, Guru Besar Cikgu Abdul Rahim bin Haji Ismail, PKP Norazira binti Muhammad Noor, PKM Cikgu Azhari bin Hamid, dan PKKO Cikgu Irniyati binti Ismail, dan seluruh warga sekolah kebangsaan Sidam Kiri, guru-guru, para staf, para murid, ibu bapa, para pekerja dan seluruh muslimin dan muslimat. Moga semua warga SK Sidam Kiri Allah turunkan rahmat yang mencurah-curah pada mereka, dan mereka bakal mengecap bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Moga berpanjangan pahala mereka pada malam ini yang melayakkan mereka untuk menjejaki syurga Tuhan. Amin ya Rabb. Mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak mereka anak yang soleh solehah. Allah jadikan mereka terbaik pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah murahkan rezeki mereka, Allah mudahkan urusan mereka dunia dan akhirat, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan mereka akan meninggalkan dunia ini dengan iman. Mudah-mudahan. Barakallahu fikum jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdina siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Allahumma nawwir qulubana bidatik Allahumma nawwir qulubana bidatik Allahumma nawwir qulubana kama nawatal arda binuri syamsika abadan abada bi rahmatika arhamar rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallah ta'ala wa atubu ilaik wa la ilaha illa anta wa tawassul bil haqqi wa tawassul bis sabr